Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Subtopik yang terakhir dalam bab 3 iaitu 3.4, indeks jisim badan ataupun body mass index BMI. So dalam 3.4 indeks jisim badan, body mass index BMI, kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama, mengira dan menentukan indeks jisim badan, dan yang kedua, menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. So kita akan teruskan dengan mengira dan menentukan indeks jisim badan dahulu. So apa itu indeks jisim badan ataupun body mass index BMI? So indeks jisim badan ialah ukuran jisim badan berbanding ketinggian ataupun ukuran nisbah jisim seseorang terhadap ketinggiannya. So kita short formkan dia BMI, body mass index. So kita dah jumpa semasa awak menjalani ujian segak di sekolah. So BMI ada rumusnya iaitu jisim badan unit dalam kilogram. Okey, dibahagikan dengan 2 kali ketinggian. Okey, dalam unit meter, ataupun kita pemudahkan dia, jisim badan dibahagikan dengan tinggi darab dengan tinggi. So unitnya akan menjadi kilogram per meter negatif 2. Okey, so mudah saja. Indeks jisim badan kita perlu timbang dan kita perlu ukur ketinggian kita. Itu sahaja caranya, kita dah biasa buat semasa ujian segak. Alright, seterusnya kita tengok sikit contoh macam mana nak mengira dan menentukan indeks jisim badan. Katakan kita ada seorang Pak Karim dan seorang lagi kita ada Abang Roy. So ini ialah mereka punya maklumat lah. Okey, Pak Karim mempunyai ketinggian 154 cm dan mempunyai jisim 94 kg, manakala Abang Roy mempunyai ketinggian 172 cm dan mempunyai jisim 67 kg. So kita kira jisim ataupun BMI. Okey, so BMI ataupun indeks jisim badan, jisim dibahagikan dengan 2 kali ketinggian. Kita pastikan berat ataupun jisim itu mesti dalam unit kilogram dan ketinggian mesti dalam unit meter. So diberi kat sini sentimeter, tukar kepada meter. So 94 bahagi dengan 1.54 meter darab dengan 1.54 meter jadi 39.6. Okey, untuk Abang Roy pula 67 bahagi dengan 1.72 darab 1.72 jadi 22.6. Jadi BMI untuk Pak Karim ialah 39.6, manakala BMI untuk Abang Roy ialah 22.6. Okey, so apa pentingnya kita nak tahu nilai BMI? So kepentingan mengetahui nilai BMI, so BMI adalah satu cara untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan ataupun tidak. Nilai BMI juga merupakan indikator lemak dalam badan bagi orang dewasa. So kita kena tahu nilai BMI kita, nak tahu kita ni mengalami masalah jisim atau tidak. Jisim kita ni terlebih ke, normal ke ataupun kurang. So ada jadualnya. Okey, ni ialah jadual BMI dan kategori BMI. So kita boleh cek kita punya BMI berpandukan jadual ini. So kalau kurang daripada 18.5, kita termasuk dalam kategori kurang jisim badan. Maknanya kita ni kurus lah. Okey, kalau 18.5 hingga 24.9, kita andaikan kita ni dalam kategori jisim badan unggul terbaik. Okey, ini yang paling kita nak sebenarnya. Okey, kalau kita mempunyai BMI 25.0 hingga 29.9, kita ni dalam kategori berlebihan jisim badan. Okey, overweight. Kalau 30.0 atau lebih dan ke atas, bermakna kita dalam kategori obese. Okey, bahayalah. So kita tengok balik keputusan Pak Karim dengan Abang Roy tadi. So Pak Karim 39.6, Abang Roy 22.6. Kita boleh andaikan bahawa Pak Karim ialah dalam kategori obese kerana lebih daripada 30.0 iaitu 39.6, manakala Abang Roy dalam keadaan jisim badan unggul sebab dia dalam julat 18.5 hingga 24.9 iaitu 22.6.
Okey, kajian menunjukkan hayat seseorang BMI yang unggul lebih lama berbanding kurang ataupun lebih jisim. Bermakna dekat sini kita boleh andaikan bahawa Abang Roy lebih hayat. Okey, maknanya dia ni lebih hidup lama lah berbanding dengan Pak Karim. Okey, seterusnya kita pergi kepada carta indeks jisim badan ataupun carta BMI. So di sini kita boleh tengok kategori kita dekat mana, sama ada kita ni kurang jisim, sama ada kita ni dalam kategori normal, berlebihan jisim, obes ataupun obes morbid ataupun obes yang berlebihan. So daripada carta ini kita dapat menilai bahawa nilai BMI bertambah dengan pertambahan jisim badan. So betul juga sebab ketinggian kita ni tak boleh ubah dah. So kalau kita rendah tak boleh jadi tinggi, kalau kita tinggi tak boleh jadi rendah. Yang boleh kita ubah hanyalah jisim badan kita. Kalau makan banyak, jisim bertambah. Kalau kita kurang makan, kita akan mendapat jisim yang kurang. So disebabkan itulah kita kena kontrol kita punya jisim badan. Okey, so kita pergi pula kepada menginterpretasi indeks jisim badan. So kita ada dua perbincangan, sama ada apabila seseorang itu mengalami jisim badan yang berlebihan, dan yang kedua apabila seseorang itu mengalami kurang jisim badan. So kita akan bincang kalau jisim badan berlebihan, apa masalah yang dihadapi, kalau kurang jisim badan, apa masalah yang dihadapi, dan macam mana kalau jisim badan ini berlebihan, macam mana cara nak menurunkan jisim badan. Kalau kurang jisim badan, macam mana cara nak menambah jisim badan. So kita akan pergi satu persatu. So yang pertama, apabila seseorang itu mengalami jisim badan berlebihan, dia boleh meningkatkan risiko menghidap penyakit yang serius dan berbahaya. Contohnya yang pertama serangan jantung, yang kedua menyebabkan stroke, yang ketiga boleh menyebabkan tekanan darah tinggi yang kita dah belajar sebelum ini, yang keempat boleh menyebabkan penyakit diabetes mellitus, yang kelima menyebabkan komplikasi sendi dan tulang. Sebabkan berat ni berlebihan, jisim berlebihan boleh merosakkan sendi dan tulang kita. Alright, so terusnya kita pergi pula kepada tekanan darah tinggi, boleh mengakibatkan kita ni mengalami kegagalan jantung. Yang kedua akan menyebabkan kita ni mengalami stroke, dan yang ketiga boleh menyebabkan aneurisma otak ataupun pembekakan salur darah di otak. Bahaya, boleh membawa kepada kematian. Okey, seterusnya kita pergi kepada seseorang itu mengalami obesiti. So orang yang mengalami obesiti ini lebih berisiko menghidapi diabetes mellitus. Okey, kerana apa? Kerana kurang menghasilkan insulin. Badan orang yang obesiti ini kurang menghasilkan insulin. Okey, dan menyebabkan aras gula dalam darah akan menjadi semakin meningkat. So selain pada itu, mereka juga boleh mendapat penyakit yang lain. Contohnya kolesterol yang tinggi, mengidap penyakit kanser, mengidap apnea tidur iaitu gangguan pernafasan semasa tidur, dan osteoartritis iaitu sakit sendi akibat kerosakan tulang rawan. Okey, so kalau kita kurang jisim badan, apa masalah yang dihadapi? Okey, boleh meningkatkan risiko menghidap penyakit yang serius dan berbahaya juga. Contohnya apa? Yang pertama serangan jantung, yang kedua boleh menyebabkan kemurungan ataupun depression. Yang ketiga boleh menyebabkan penyakit anemia, yang keempat menyebabkan kita ni selalu rasa letih, keletihan dan sebagainya, lesu. Yang kelima boleh menyebabkan penurunan daya tahan badan terhadap penyakit. So senang kita nak sakit, senang demam, senang sakit, batuk dan sebagainya. Alright, so macam mana cara kita nak capai dan mengekalkan jisim badan yang unggul? Kalau lebih, macam mana kita nak kurangkan supaya kita capai jisim badan yang unggul? Kalau kurang, macam mana kita nak capai jisim badan yang unggul? Okey, kalau jisim badan berlebihan, kita kena tahu cara untuk menurunkan jisim badan ke arah jisim badan yang unggul. So cara yang pertama, kita pantau dan rekod jisim badan seminggu sekali. So kita boleh tengok kalau terlebih minggu tu banyak sangat naik, so kita kena kontrol lah makan. Okey, yang kedua, kita mengamalkan konsep pinggan sehat Malaysia, iaitu suku separuh, suku lemak, suku tenaga karbohidrat, dan separuh ialah vitamin, pelawas dan sebagainya. Yang ketiga, mengelakkan makanan yang bergula dan berlemak yang sangat boleh menaikkan kita punya lemak dalam badan, menyebabkan jisim badan kita akan bertambah dengan cepat. Dan yang keempat, melakukan senaman yang sederhana, iaitu 30 minit sehari selama 3 hari seminggu. Okey, contohnya boleh berjoging, boleh berlari, berenang dan sebagainya. Alright,
Okey, kalau jisim badan kita ni kurang, so kita kena tahu cara nak menambah jisim badan. So yang pertama sekali, kita kena ambil snack padat nutrien untuk menambah kalori dalam badan kita supaya jisim badan kita tu mencapai jisim badan yang unggul. Yang kedua, mengamalkan pinggan sihat Malaysia juga, sama juga, suku-suku separuh. Dan yang ketiga, memakan makanan yang berkhasiat. Dan yang keempat, memakan makanan mengikut waktu yang tetap. Jangan kita skip makan. Okey, kalau makan pagi, tengah hari pun kena makan, makan malam pun kena makan. Tak boleh makan sekali sahaja sehari. So sangat bahaya. Alright. So ada satu persoalan saya baca di surat khabar, dia bagi tahu gemuk sikit hidup lebih lama, dia cakap. So adakah orang gemuk ni hidup lebih lama? Sebab kita dah bincang tadi kajian, dalam buku teks pun ada tulis, kajian menunjukkan hayat seseorang yang ada BMI unggul lebih lama berbanding yang kurang ataupun yang lebih jisim. Okey, sebab apa? Sebab kajian ni dia tengok kalau orang yang kurang ataupun yang lebih jisim, dia akan mengalami masalah-masalah kesihatan yang kita bincang tadi. Kalau kita abaikan masalah kesihatan, betul orang yang gemuk dia hidup lebih lama. Sebab apa? Sebab orang yang gemuk ni dia ada lemak banyak sikit. So kerana lemak itu banyak, lemak yang berlebihan digunakan untuk menjana tenaga setelah karbohidrat habis digunakan. So dalam badan kita lemak dihasilkan melalui karbohidrat. So karbohidrat tak ada, jadi tenaga itu dijana daripada lemak. So katakan orang gemuk dengan orang kurus sesak dalam hutan, so siapa yang boleh survive? Orang gemuk lah. Kalau ikut daripada, kalau tak ada masalah kesihatan, tak ada binatang yang berbahaya dan sebagainya. Sebab apa? Tenaga itu datang daripada lemak orang gemuk tadi. Okey, so benda ni lah yang dilakukan oleh diet Atkins. Okey, mana-mana yang nak buat diet Atkins ni, dia kena mengelak memakan makanan yang ada karbohidrat. Sebab apa? Sebab dia nak bakar lemak. So badan kita ni karbohidrat dah tak ada, jadi lemak itu diguna untuk menjana tenaga. Jadi lemak tu akan terbakar dan menyebabkan kita ni kurus. Tapi kena ada panduan dan kena belajar lebih lah dari Atkins ni. Jangan kita main bantai saja sebab semata-mata nak kurus. Okey, takut-takut kita bahayalah. Okey, jadi itu sahaja bab 3 dah habis. Okey, boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah. Awak tekan saja link di video di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan link ataupun jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Dan kalau ada persoalan, pertanyaan mengenai gambar rajah, pengiraan dan sebagainya, boleh sahaja tanya di page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. So, kita habis dah bab 3, kita akan masuk tema 2 iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab 4, teknologi hijau dan melestarikan alam. So kita akan bincang lagi pada next slide. So terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.